السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita berkumpul berada di dalam majlis ilmu kita ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan pengajian kita selepas kita bercuti selama 2 minggu, cuti sempena dengan Hari Raya Aidil Fitri. Alhamdulillah, selepas daripada kita bercuti selama 2 minggu ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita hadir dan meneruskan pengajian kita. Dan kita sekarang sedang berada di separuh yang kedua di dalam bulan Syawal. Lebih kurang 2 minggu sahaja lagi maka habislah bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, di dalam satu hadis disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama samad dahr. Sesiapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di dalam bulan Syawal, seolah-olah dia telah berpuasa selama setahun ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita disunatkan dengan hadis ini, kita diperintahkan untuk mengerjakan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Dengan syaratnya hendaklah kita berpuasa Ramadan dan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal, barulah mendapat ganjaran pahala puasa setahun. Kalau kita puasa Ramadan, kita puasa tapi 6 hari bulan Syawal kita tak puasa, tak dapat ganjaran puasa setahun. Begitu juga kalau kita puasa 6 hari bulan Syawal tapi Ramadan kita tak puasa, tak boleh kira. Puasa ni bersungguh habis kan dah. Boleh puasa hari tu tak puasa, maka tak dapat juga ganjaran 6 hari ataupun puasa setahun. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah hamba yakin sebahagian besar kalangan kita ni habis dah puasa 6. Kalau pun ada pun tinggal sehari atau 2 hari. Tok bimbelnya tinggal 6 hari je lagi.
Jadi puasa ni hari ni, tinggal ni hari lagi, kena cepatlah, kena speed sikit, kena masuk gear. Dan kita ada 2 minggu je lagi ni, kena cepat. Lah ni tak apa, tinggal ni hari lagi. Takut tanya 27 Syawal, 28 Syawal, tinggal berapa hari lagi? Ni hari lagi ustaz. Ujung bulan Syawal tinggal ni hari lagi, jawabnya puasa Zulkaidah lah kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sama-sama mengerjakan apa yang disunatkan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan suatu rasa kehambaan dan perasaan tunduknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sedang berada di dalam bulan Syawal. Ambo ambil suatu peristiwa yang berlaku di dalam bulan Syawal untuk kita hayati pada pagi ini. Kalau di dalam bulan Ramadan kita mendengar banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang berlaku di dalam bulan Ramadan. Ramadan berlakunya peristiwa Perang Badar. 300 orang lawan 1000 orang, menang 300 orang. Pada tahun yang kedua Hijrah. Pada bulan Ramadan Allah Ta'ala murniakan kemenangan kepada tentera Islam melawan 1000 orang. 300 lawan 1000 orang. Begitu juga di dalam bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah, atau disebut sebagai Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Nabi membawa tentera sahabat-sahabatnya ini bergerak pada bulan Ramadan untuk menakluki kembali kota Mekah, balik kepada orang Islam. Maka berlakulah penyatuan di antara Mekah dan Madinah pada bulan Ramadan. Hari ini kita meraihkan apa yang disebut sebagai Hari Malaysia, hari bergabungnya Sabah dan Sarawak ke Persekutuan Tanah Melayu. Tahun 1963 membentuk negara yang dinamakan Malaysia. Ada ni sejarah. Tahun 1963 Sabah dan Sarawak masuk ke dalam Persekutuan Tanah Melayu, sebab mereka tidak merdeka pada tahun 1957. Masih lagi di bawah kekuasaan British. Maka buat rundingan tahun 63, masuklah Sabah, Sarawak, Singapura masuk ke Persekutuan Tanah Melayu, membentuk negara Malaysia. Tinggal lagi Singapura keluar beberapa detik, beberapa ketika kemudian Singapura ambil keputusan untuk nak keluar daripada Malaysia dengan keputusan daripada pimpinan negara pada masa itu. Serah Singapura kepada PAP yang ada sekarang ini. Hak bertanggungjawab serah ni siapa dia? Mana? Pimpinan UMNO lah ni. Mana pimpinan hak pimpinan UMNO ni lah. Balik pada cerita kita tuan sekalian. Nak ceritanya bahawa kalau hari ini kita meraihkan bagaimana Sabah dan Sarawak bercantum dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dalam sejarah kota Mekah bercantum dengan kota Madinah dalam satu pemerintahan ialah pada tahun ke-8 Hijrah. Dan penyatuan ini ialah penyatuan di atas nama Islam, dan ia berlaku pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan juga kita menyaksikan peristiwa perangan yang disebut sebagai Al-Qadisiyah, Ma'rikah Al-Qadisiyah, peperangan Al-Qadisiyah yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tentera Islam di bawah kepimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat, memimpin tentera Islam berjumlah lebih kurang 30,000 orang melawan tentera Rom yang jumlahnya dikatakan 200,000 orang. 30,000 lawan 200,000. Tetapi Allah Ta'ala mengurniakan kemenangan pada tentera Islam di dalam bulan Ramadan yang berperang dalam peristiwa perang Al-Qadisiyah. Begitu juga kita dengar dalam bulan Ramadan ini juga berlakunya peristiwa perang di antara Arab dan Israel tahun 1973, di antara Mesir dengan Israel. Golongan Ikhwanul Muslimin membarisi tentera Mesir duduk depan lawan Israel. Israel melawan 3 buah negara tahun 1969. Libya, Mesir, Syria dan Jordan lawan Israel. Israel menang Israel lawan 3 buah negara. Tapi bila Israel lawan Mesir sahaja tahun 73, di mana tentera Mesir terdiri daripada sukarelawan Ikhwan
yang berani mati. Tuan-tuan, nak lawan, nak menang dalam perang ni, perang yang paling payah ialah perang melawan tentera yang nak mati. Dan lawan tentera yang nak mati, lawan tentera takut mati tak apa. Tapi kalau lawan tentera yang nak mati, kalah Israel. Golongan Ikhwanul Muslimin yang menjadi sukarelawan di dalam perang di antara Mesir dengan Israel memenangi perang. Dan Israel kalah tahun 73. Lari Israel, tinggalkan kawasan lebih kurang 70 km. Tetapi balik, golongan Ikhwan ni balik semula ke Mesir, mereka ditangkap dan dihukum bunuh. Sebahagiannya dihukum bunuh. Kenapa? Kerana kata Anwar Sadat pada masa itu, kalaulah puak-puak ni boleh menang lawan Israel, puak ni boleh menang lawan aku bila-bila masa sahaja. Ni tuan-tuan sekalian, ini peristiwa sejarah yang berlaku di dalam bulan Ramadan. Hari ini kita berada di dalam bulan Syawal. Bulan Syawal ini amun nak ambil satu peristiwa sejarah yang juga penting yang berlaku di dalam bulan Syawal, yang menjadi detik titik tolaknya di mana golongan kufar Mekah mula mengakui kehebatan orang-orang Islam. Perang yang kita nak baca, yang kita nak belajar pada pagi ini ialah perang Al-Ahzab, atau disebut sebagai perang Al-Khandaq. Perang Ahzab atau perang Khandaq yang berlaku bila? Yang berlaku pada tahun yang kelima Hijrah. 5 tahun selepas Nabi Hijrah ke Madinah, tahun yang kelima di dalam bulan Syawal berlakunya perang Al-Ahzab atau disebut sebagai perang Al-Khandaq. Perang Khandaq, Khandaq makna parit, Ahzab makna puak, Hizbun artinya puak, Al-Ahzab artinya puak-puak. Kenapa disebut puak-puak? Kerana tuan-tuan sekalian, disebut puak-puak ini ialah kerana tentera musyrikin Quraisy di Mekah membentuk puak-puak yang banyak. Dia pakat dengan beberapa buah kabilah. Dia ambil sokongan daripada kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Mekah, membentuk suatu barisan tentera. Berapa ramai tentera mereka? Lebih kurang 10,000 orang. 10,000 orang. Tentera Islam pada masa itu berjumlah lebih kurang 3,000 orang. Dalam mana-mana sejarah tuan-tuan sekalian, tentera Islam biasanya lebih sikit daripada tentera musyrikin. Marilah perang mana sekalipun, carilah perang mana, biasanya dalam sudut bilangan tentera Islam lebih sedikit bilangannya daripada tentera musyrikin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, bila Allah Taala nak bagi menang, tu yang bagi menang, tak ada masalah apa. Tentera musyrikin jumlah lebih kurang 10,000 orang datang untuk menyerang kota Mekah, dan Mekah pada masa itu datang nak menyerang kota Madinah. Madinah pada masa itu menjadi sasaran dua puak. Puak yang pertama ialah puak Al-Ahzab yang berada di hadapan mereka, dan puak yang kedua ialah puak Yahudi yang berada di belakang. Orang Yahudi, mereka telah tanda tangan perjanjian, berjanji dengan Nabi nak sokong Nabi, berjanji dengan Nabi nak sokong Islam, berjanji dengan Nabi nak sokong kerajaan Islam. Tetapi akhirnya mereka memungkiri perjanjian. Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Nadir, di antara ketua mereka ialah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini ialah merupakan ketua Yahudi Quraizah. Dia ni ketua Yahudi. Huyai bin Akhtab ini, dia memimpin tentera Yahudi, puak-puak Yahudi ini untuk serang tentera Islam daripada belakang. Ni jahatnya Yahudi itu sekali. Yahudi ni jahat, memungkiri perjanjian. Mereka berjanji dengan Nabi betul benar dah bahawa mereka nak sokong kerajaan Islam. Walaupun mereka ni Yahudi, tapi tak apa, Nabi menerima perjanjian mereka. Sampai ketikanya mereka serang Islam daripada belakang, daripada hadapan. Nabi terpaksa berdepan dengan tentera musyrikin. 10,000 orang mari serang. Daripada belakang pula orang-orang Yahudi. Siapa kepimpinan mereka? Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ni orang paling lah ketua Yahudi. Huyai bin Akhtab, anak dia Safiyah binti Huyai bin Akhtab jadi isteri Nabi. Lepas daripada Huyai bin Akhtab dibunuh, anak dia Safiyah dibawa ke hadapan Nabi SAW. Nabi menawarkan kepada Safiyah untuk dibebaskan. Kalau kamu nak bebas, aku boleh lepaskan kamu.
Tapi Safiyah memilih untuk nak jadi isteri Nabi. Safiyah nak jadi isteri Nabi, padahal dia ni orang Yahudi. Dia masuk Islam dan menjadi isteri Nabi. Comel Safiyah binti Huyai bin Akhtab ini. Dia ni anak kepada Yahudi. Huyai bin Akhtab ni paling kuat memusuhi Nabi, tapi anak dia jadi isteri Nabi. Inilah Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Kepadanya lah turunnya ayat, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunna khairan minhum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Janganlah wahai orang-orang mukmin, sebahagian lelaki di kalangan kamu mencela orang-orang lelaki yang lain. Kemudian kemungkinan lelaki yang dicela itu lebih baik daripada lelaki yang mencela. Dan janganlah wanita-wanita kamu mencela sebahagian wanita-wanita yang lain. Kemungkinan wanita yang dicela itu lebih baik daripada wanita yang mencela. Safiyah binti Huyai bin Akhtab ini bila Nabi bawa balik ke Madinah, isteri Nabi Aisyah dan Hafsah. Aisyah ni anak Abu Bakar, Hafsah ni anak Umar bin Al-Khattab, anak sahabat dua-dua ni. Jadi Aisyah tengok Safiyah. Safiyah ni orang comel, tergerak hati dia. Berasa tercabar jugalah, walaupun isteri Nabi dah. Kalau kira Safiyah, Aisyah ni isteri Nabi dah, tapi bila Nabi buat klik Safiyah, muda lagi, comel lagi, lawa lagi, berasa juga. Tak percaya terawak klik lagi ni. Tak ada siapa rumah jawab dia. Isteri Nabi nak royak resmi perempuan, padahal isteri Nabi ni orang yang sudah Nabi tarbiyah dah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata fata'alain. Wahai Nabi, sebut pada isteri kamu, kalau kamu nak harta dunia yang melimpah ruah, datang kepada aku boleh bagi pada kamu. Tetapi ingat, wa usarrihkunna sarahan jamila, aku akan cerai dan lepaskan kamu. Nabi sebut pada isteri dia, kalau kamu nak harta, mari sini, aku boleh ceraikan kamu. Tapi wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah, kalau kamu nak Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, maka duduklah bersama dengan aku. Tapi mewah tak ada, kata Nabi. Tidak kata Nabi royak pada isteri dia, kalau kamu nak cicing 4 juta aku boleh beli selalu tak. Nabi tidak royak lagu tu ke isteri dia. Tidak kata Nabi ni bui cicing berjuta-juta pada isteri dia, ataupun buat pergi jalan mana, ataupun bui kasut gos juta sepasal. Beg duit, beg ni saja, beg pegang lengan ni sama kalah dengan baju. Kalah sama kalah sama. Matching semua. Kau mana hebat. Semalam je tak ada ke TV Malay, perlu tu saya semalam. Ada juga TV Malay. Ambo tidur awal. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi ni tarbiyah ada isteri, tapi bila datang Safiyah binti Huyai bin Akhtab, ada sedikit rasa dalam hati. Aisyah dan Hafsah pakat lagu mana? Mereka kata, ya Yahudiyah binti Yahudiyain, wahai wanita Yahudi, anak kepada 2 pemimpin Yahudi. Gelar lah tu, ni wanita Yahudi. Dan Safiyah ni Yahudi. Safiyah mengadu ke Nabi. Nabi kata, sebab Safiyah binti Huyai bin Akhtab ini keturunan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Keturunan Nabi Harun. Dia ni keturunan Nabi Harun. Lalu Nabi kata, kenapa kamu tidak katakan bahawa bahkan bapaku Harun dan pak saudaraku ialah Musa alaihi salam. Maknanya tuan-tuan sekalian, Safiyah ini ada sedikit, kita kata bila dia mari, isteri Nabi tak ada sedikit rasa cemburu, tapi tidak ada masalah. Walaupun benda ni berlaku dalam rumah tangga Nabi, perkara-perkara itu perkara yang biasa. Tidak siapa tidur atas kereta lah. Dan Nabi SAW menguruskan rumah tangga dia dengan peribadi seorang suami yang terbaik. Inilah dia Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Bapanya Huyai bin Akhtab ialah merupakan kepala Yahudi, paling kuat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Huyai bin Akhtab ini memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Huyai datang kepada Quraisy. Lalu kata Huyai kepada kaum Quraisy, innahu qad baqiya min qaumi 700 nafar fil Madinah. Katanya, kata Huyai bin Akhtab kepada orang-orang Quraisy, sesungguhnya kami di Madinah itu kami ada 700 orang. Kami boleh serang Muhammad bila-bila masa sahaja. Maka berlakulah tuan-tuan sekalian, serangan orang-orang musyrikin menyerang kota Madinah. Nabi SAW berfikir dengan sahabat, macam mana kita 3,000 orang nak lawan 10,000 orang bukan senang. Nak lawan 10,000 orang ni bukan senang. 3,000 nak lawan 10,000 ni bukan senang. Maka Nabi SAW mesyuarat dengan sahabat. Macam mana? Nabi mesyuarat dengan sahabat, antaranya pandangan yang dikemukakan oleh Salman Al-Farisi. Apa kata Salman? Cara kita nak berdepan dengan tentera Quraisy ini ialah caranya kita gali parit. Ni minta supaya gali parit. Salman mencadang kepada Nabi supaya nak gali parit di sekitar kota Madinah. Nabi menerima cadangan Salman. Proses gali parit ni tuan-tuan sekalian, orang-orang Arab tak biasa gali parit. Gali parit ni bukan strategi mereka, tapi strategi daripada Parsi, strategi orang-orang Parsi. Salman Al-Farisi mencadangkan pada Nabi SAW gali parit, maka Nabi gali parit. Berlakulah proses gali parit. Dan setengah sejarah menyebut bahawa gali parit ini, proses gali parit ini berlaku selama lebih kurang 50 hari. Nabi bersama dengan sahabat gali parit, dan Nabi sendiri turun gali parit. Nabi sendiri turun bersama dengan sahabat gali parit, 50 hari gali parit, untuk nak mencegah serangan daripada orang-orang musyrikin Quraisy. Nabi tahu daripada awal mereka nak mari serang, dengan kekuatan tentera sekian-sekian nak mari serang, gali parit. Dan dalam proses gali parit inilah tuan-tuan sekalian, berlakunya peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lainnya, pernah bila sahabat nak gali parit, sahabat jumpa dengan batu yang besar, tak nak gali, tak nak akak, tak nak pecah. Maka Nabi sendiri turun, Nabi memukul batu tersebut dengan tangannya. Kata Nabi, bismillah, fadarabaha fatasa'adat. Bila Nabi pukul batu ini pecah. Nabi teh sekali ya. Teh dengan tangan dia pecah. Ni nak goyak kuatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Allahu akbar. Qusurus Syam wa rabbul Ka'bah. Summa daraba darbatan ukhra fa barakat thaniyatan. Allahu akbar. Qusur Fars wa rabbul Ka'bah. Kata Nabi, bila Nabi kata batu ni, lalu batu ni pecah, kata Nabi, Allahu akbar. Allah Maha besar. Qusurus Syam, istana kerajaan Syam akan jatuh ke tangan orang-orang Islam demi Tuhan Kaabah, iaitu demi Allah Ta'ala. Lalu Nabi kata pula batu yang kedua, pecah batu kedua. Nabi menyatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, istana Raja Parsi akan jatuh ke tangan orang-orang Islam demi Tuhan Kaabah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, masa tu ni Nabi menguasai Madinah je baru. Orang nak mari serang. Orang nak mari serang kota Makkah, nak mari serang kota Madinah. Tiba-tiba Nabi kata istana Raja Parsi jatuh ke tangan orang Islam. Jauhnya Nabi berpandangan, tuan sekalian. Nabi nak tanam pada sahabat, insya-Allah kemenangan ni akan tiba, jangan bimbang. Kalau nak kira kat sahabat ni, kalau nak kira nak bantah kata Nabi, cukup mereka kata, Rasulullah, kita nak berdepan dengan orang Quraisy je baru ni. Nak berdepan dengan orang Mekah je baru. Kecil apa Parsi dengan Rom? Tak. Nabi kata Parsi dan Rom akan jatuh ke tangan orang Islam. Jatuh bila? Bukan jatuh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jatuh pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Benar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena buat kerja. Buat kerja. Islamnya akan menang tu sekarang. Islamnya akan menang. Jangka masa panjangnya, Islam akan menguasai seluruh dunia. Nabi sebut di dalam hadis panjang, Nabi kata, takunun nubuwwatu fikum ma sya'allahu an takuna. Zaman kenabian berlaku di kalangan kamu. Aku ni Nabi duduk di kalangan kamu. Zaman kenabian sedang berlaku. Kemudian bila zaman kenabian ini berlalu,
summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Akan bangkit semula, akan bangkit khalifah di atas minhaj para nabi. Sahabat-sahabat ni khalifah, memerintah dengan minhaj para nabi. Nabi kata bila habis zaman khalifah, mari pula mulkan adan, mari pula mulkan jabariyah, kerajaan yang tagut, kerajaan yang menggigit, kerajaan-kerajaan yang tidak melandaskan Islam. Tapi akhirnya sebelum berlakunya kiamat, takunu khilafah ala minhajin nubuwah, akan tertegak balik khilafah di atas minhaj para nabi. Akan tegak balik. Jalan lagu mana? Wallahu a'lam. Tapi kena buat kerja lah buat kita. Kita pun kena buat kerja. Lah ni nak pilihan raya esok hari, kena buat kerja dah buat kita. Nak pilihan raya dah kita semalam tak tengok dalam esok khabar, dalam TV. Masuk ISA dah kan? Masuk dah ISA. Masuk ISA, kaji semula akta cetak. Gapo lagi? Darurat, ordinan darurat. Kita kecek lama dah ISA ni kena masuk. Masuk kita kata ISA perlu dimasuk. Apa yang diberitahu oleh demo ni? Dia mau kata aku mana? Oh, tak boleh masuk ISA. ISA ni nak regak pengganah. ISA ni nak regak orang-orang yang nak melakukan keganasan. Kita kecek lama dah masuk ISA. Tak saya masuk. Lah ni masuk molek-molek dah. Mana hak duk pertahankan ISA tu dah mana? Hak duk pertahankan ISA tu dah mana? Lah ni bila Perdana Menteri sendiri semalam mengumumkan ISA dimasuk. Kita sebut lama dah ISA ni akta yang zalim, akta yang tidak ada peri kemanusiaan. Mereka boleh ketuk pintu masa-masa mana, alik pagi, tengah malam, ambil tahan selama 60 hari, kemudian saing pula tahan selama 2 tahun, kemudian sama pula 2 tahun. Ini akta yang zalim, menahan manusia tanpa ada perbicaraan yang adil di mahkamah. Lama dah kita sebut, tiba-tiba lah ni masuk molek-molek. Apa yang masuk ni? Nak pilihan raya esok hari. Nanti tengoklah bajet ni berkali bui bonus 8 bulan pom pilihan raya. Bui tegak bonus tegak berak pilihan raya. Kita tu sekali boleh bonus ke telur serakit ke beruk seekor ke tak pakah atas boleh juga. Apa pesan benar? Boleh ke tak boleh? Boleh pandai. Nak rayaknya tu sekali pilihan raya ni esok hari dah. Bila nak berlaku pilihan raya, kita kena tegak pertahankan kerajaan kita. Tegak dan pertahankan kerajaan. Lah ni macam-macam ancaman. Dalam sahabat tegak hari-hari duk serai. Dalam konteks kerajaan Kelantan duk serai kerajaan Kelantan. Baru ni seorang timbalan menteri hak duduk dibacok, hak mencadangkan supaya lulus lesen judi. Senyak tipah dah bak lesen judi. Baru ni sebut lagu mana? Bila mari raya kereta banyak jam. Dia kata lah kerajaan Kelantan tak ada perancangan. Tak ada perancangan pasal jam ni. Kerajaan Kelantan tak ada perancangan nak selesai masalah jam. Tengok Kuala Lumpur, dia kata Kuala Lumpur tak pernah jam. Kuala Lumpur tak pernah jam. Apa kau tetelkan? Wih, lu orang lagu ni boleh jadi timbalan menteri ke Ambo, boleh jadi menteri kalau setara tu. Dia kata tak pernah. Padahal 2 hari sebelum dia, bila kerajaan Kelantan umum untuk nak buat lebuh raya daripada Kota Baru ke Kuala Kelang, nak buat lebuh raya, nak swasta, dan kalau nak betul-betul dengan kadar yang minimum, nak buat sendiri. Dah ada yang mau tak saya buat. Kerajaan pusat tak saya buat, Kelantan nak buat sendiri. Orang jeli kecek, orang jeli asal baca Datuk Pang. Dia sebut lagu mana? Tak pernah ada kerajaan negeri hak boleh buat lebuh raya di Malaysia ni. Pasal apa kata dia? Buat lebuh raya ni tanggungjawab kerajaan pusat. Reti pula. Duk 2 hari orang baca pula kata kerajaan negeri tak si buat lebuh, tak ada perancangan nak buat lebuh raya. Nak buat lebuh raya guano boh mun kata pusat buat. Ai pagak dia muni pagak. Pening kita pakai kita pening kita sekali. Kau lagu mana? Ni nak royak itu sekali serangan duk surah. Jatuh maruah kerajaan Kelantan. Level ke kerajaan Kelantan ni sebagai kerajaan yang gagal. Gagal kita pun alhamdulillah kita laksanakan skim kebajikan yang menjadi tiruan negeri-negeri yang lain. Kita laksanakan kifalah. Kita buat skim al-it'am. Al-it'am ni pilih 100 orang, lulus 1.5 juta dalam bajet tambahan, lulus pula 1 juta, 2.5 juta bagi kepada fakir miskin beras.
10 kilo sebulan, 10 kilo sebulan, 10 kilo sebulan. Mana? Gapo lagi? Ladang rakyat. Siapakah hari ini semenjak ladang rakyat diasaskan? Siapakah hari ini berapa juta dah? Lebih kurang 48 juta dividen yang diagihkan oleh peserta ladang rakyat. 48 juta dah dividen yang diagihkan kepada seluruh peserta ladang rakyat. Nah, walaupun mungkin kita kata sikit 48 juta. Yalah nak banding dengan cicing 24 juta sikit lah. Nak banding dengan menginap di Dubai 100,000 semalam sikit lah berkali. Tapi paling kurang duit yang ada dedeh kau berjimat kau bui untuk rakyat. Tu setara tu tak boleh royalty lagi tu sekarang. Kalau boleh royalty, Allahu Akbar. Ni tu atas kena mai ajak banyak. Serangan terlalu hebat. Lah ni pula mai isu komen ni. Hari-hari komen ni. Label dengan komen ni. Kalau nak sebut baik dengan komen ni, UMNO buat memorandum persepahaman dengan Parti Komunis Cina, CPC. Bila? 3 Ogos 2011. Siapa tanda tangan? Tengku Adnan Tengku Mansur. Siapa dia Tengku Adnan Tengku Mansur? Bukan ahli pah cawangnya Jalan Datuk Pati. Tengku Adnan Tengku Mansur, Setiausaha Agong UMNO merangkap Setiausaha Agong Barisan Nasional. Mana tanda tangan? Di Beijing. Di bangunan mana? Bangunan perhubungan antarabangsa CPC, Communist Party of China. Tanda tangan di antara siapa? Di antara UMNO dengan CPC. Kalau di antara KJS Malaysia dengan KJS China, kita boleh terima. G2G, hubungan government, tak ada masalah. Hubungan di antara KJS. Ni hubungan di antara parti. Parti pula UMNO dengan Parti Komunis. Bila? 3 Ogos 2011. Kita tengah duduk puasa, baru start puasa masa tu. Hamba sebut ni fakta tu sekali, fakta. Hak hamba sebut, siap dengan tarikh, siap dengan orang hak jom nyai. Baik dengan komen ni. Alah kau orang komen ni lah. Alah kita baik dengan komen ni. Mari pula Perdana Menteri kata hak ni komen ni baik kata dia. Hak kita nak kecek ni komen ni hak hari tu. Hak tu bahayanya. Komen ni hak dulu bahaya. Komen ni baik, tak ada masalah. Apa? Best dengan negara komen ni, tak ada masalah. Komen ni baik. Kalulah komen ni baik. Komen ni hari tu dah masalah. Bapa ketika bersih nak mengadakan himpunan 9 Julai dikaitkan dengan komen ni. Komen ni mana pula? Komen ni mana pula? Dia kata komen ni boleh. Pada ngambok ya tu sekarang. Ya kau mana? Nak ni hujah, tak ada lagi. Fakta ada duduk depan. Dalil ada duduk depan. Tiba-tiba kait dengan komen ni. Kononnya hak pertahankan Bukit Kepong tahun 1951 ni bukan askar British, ini askar negara Melayu berdaulat. Hak serang ni komen ni. Tak sekarang kita nak cerita sikit. Lah ni jadi pakar sejarah habis dah buat kita ni. Sikit lagi belum habis hak gali parit tak habis lagi ni. Baru start pakai cok je bagi dia. Ni sebut Mak Indra. Tak sekalian. Mak Indra ni tahun 48 dia masuk dalam hutan. Masa tu golongan pemimpin kiri ditangkap ISA. Ahmad Bostamannya, Ibrahim Yaakubnya. Dia mana kena rigak dia mana ni. Tinggal pilihan kepada orang seperti Mak Indra ni ialah sama ada dia duduk luar membiarkan diri ditangkap oleh British atau dia masuk dalam hutan. Tinggal pilihan dia masuk dalam hutan ke ataupun duduk luar kena rigak ke British. Kerana yang tidak ditangkap siapa dia? Yang tidak ditangkap ialah pemimpin nasionalis pro British. Hak ni tak kena rigak. Hak lain pemimpin kiri kena rigak belakang. Kalau kita dah tepat di Mak Indra tu, kita nak pilih hak mana? Masuk hutan akak senjata ke kau duduk luar membiarkan diri ditangkap? Maka Mak Indra pilih masuk hutan. Betul lah hak duduk dalam hutan pada masa tu ialah Parti Komunis. Betul lah Parti Komunis. Baiklah katalah Mak Indra ni bergabung dengan Komunis. Komunis tak betul. Dia serang Balai Polis Bukit Kepong, rumah pasung yang disebut rumah pasung pada masa itu yang dikawal oleh tentera British. British ni siapa? British ni penjajah juga. Sebab tu ya timbul sari dua ni tanah Melayu tak pernah dijajah, tak pernah terjajah. Kini ya sebenarnya.
timbul 3 profesor kata tanah Melayu tak pernah dijajah. Pasal apa? Pasal nak royaknya bahawa hak Bukit Kepong masa tu bukan tentera penjajah yang diserang, tentera raja, tentera negara Melayu berdaulat. Kita kata kalau lah tanah Melayu ni tak pernah dijajah, samut merdeka awak gapo dia? Joto-joto betis, joto-joto dah samut merdeka kita. Teku ramai bolah duk kelah bab kena merdeka nya. Moga tak ada merdeka dah kita ni, tak pernah dijajah ke kita ni? Nah, kita tak pernah dijajah. Pasal nak royaknya bahawa hak serai Bukit Kepong ni salah, hak pertah Bukit Kepong ni lah hero. Walaupun mereka ni tentera British, nak royak mereka ni bukan tentera British, sanggup putar belik fakta royak tanah Melayu tak pernah dijajah. Ambo lah ni duk mikir nak ambil kelas tuition sejarah mana ambo ni. Nah, pasal SPM ambo sejarah boleh A hari tu jawab kita kena jajah. Kena ambil semula dah SPM ambo ni. Kau mana? Ayah salah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak nyatakan bahawa dalam keadaan kita sangat merdeka ni, tak apalah hak nak royak wira-wira tu lah gila. Tapi jangan lupa ke ulama-ulama yang juga menjadi wira. Dan Tok Janggut wira. Nah, Haji Abdul Rahman Hasan Munas ni, ya dikenali sebagai Tok Janggut wira. Mati kena gantung kaki alas atas, kepala atas bawah. Siapa lagi? Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu. Tok Guru ni semuanya wira, kena sebut belaka demo ni. Jangan sebut belaka, jangan sebut pemimpin tertentu saja. Bila sebut pemimpin tertentu saja orang jadi muak, nak sama merdeka. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak apalah. Kalau tu biar. Dan yang penting kita tahu bahawa sehari dua ni kita sudah menghadap pada pilihan raya, dia kita kena buat persiapan. Waktu law ni macam-macam dia buat, taktik. Macam-macam. Kak nalen dengan Nara pengundinya, pemuda PAS bau dedah ni yang baca ni, nama-nama yang ada kat nalai pun alai plesu, nama tidak wujud. Siapa dia? Jumayah binti Alus, orang lagu mana bangsa gapo tak tahulah. Sainam binti Tukisanyo, Katimah binti Kadeni, Baniah binti Satiman. Allah, tak aja dengar nama-nama tu sekarang. Kalau wujud tak apa, tapi bila cek kat menalai ni, nama yang ada dalam SPR, dalam JPN tidak ada. Dalam Jabatan Pendaftaran Negara tak ada demo ni. Tapi dalam SPR ada, dia boleh mengundi. Pemuda PAS pusat nuak pendedahan 10 IC palsu setiap hari, 10 IC palsu setiap hari. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak apa yang penting tu sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bahawa bila Nabi gali parit, Nabi kata kerajaan Rom akan jatuh, kerajaan Parsi akan jatuh. Tak ada siapa yang menjangka mereka boleh jatuh, tapi jatuh dengan izin Allah Ta'ala. Pemerintah setara mana, hebat setara mana, penguasa setara mana, walau sebesar mana pun tipu daya digunakan, bila saat sampai kejatuhan yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, tidak ada benteng yang boleh menahan kemarahan rakyat. Siapa kita tengok? Hosni Mubarak, orang yang paling berkuasa di Mesir, buat pilihan raya menang 98%. Pemuda Mesir turun ke dataran Tahrir, hanya dalam tempoh beberapa hari saja jatuh habis kerajaan Hosni Mubarak. Lah ni kena dakwa dah di mahkamah. Jatuh dengan izin Allah Ta'ala. Tidak ada mana-mana penguasa yang boleh kekal dengan penipuan dan kezaliman yang mereka lakukan. Siapa lagi? Kalau kita pergi ke belakang lagi, zaman kerajaan Fir'aun, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahla syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Kata Allah, Fir'aun ni orang paling besar, orang paling hebat di muka bumi ini. Apa dasar Fir'aun? Menyembelih anak-anak lelaki, membiarkan hidup anak-anak perempuan, sehingga ramai orang dibunuh oleh kerajaan rejim Fir'aun. Fir'aun memperhambakan Bani Israel, tetapi Allah Ta'ala boleh jatuh Fir'aun dengan dimati lemaskan dalam laut. Hatta Fir'aun sampai tepi laut, Fir'aun menyeberangi laut takut semula, mati Fir'aun. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, tidak ada penipuan dan tidak ada kezaliman yang boleh mempertahankan pemerintah daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Maka oleh demikian Nabi SAW ni sebut, Nabi nak tanamkan dalam jiwa sahabat dia bahawa kamu akan menang. Lawan tentera Ahzab ni kecilnya baru, Parsi akan jatuh, Rom akan jatuh. Sehingga dalam perang Ma'rikah Al-Qadisiyah,
Rubai' ibnu Amir, seorang panglima. Dijemput oleh Rustum. Rustum ni panglima Rum. Dia perang dengan tentera Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia minta utusan daripada tentera Islam. Mari jumpa dengan dia. Nak bincang sikit. Buat perbincangan. Sa'ad bin Abi Waqqas atas seorang namanya Rubai' ibnu Amir. Tidak atas ramah ada seorang je di atas. Rubai' ibnu Amir masuk dalam kaimah Rustum. Masuk dalam kaimah Rustum ni, dia bawa lembing. Naik kuda dia, seorang dia aja. Tidak ramai-ramai ada. Tidak kata bila masuk dalam kawasan kaimah Rustum dia masuk ramai ada. Masuk seorang. Bila siapa di tepi di dalam kaimah Rustum, dia bawa kuda dia masuk ke pintu. Nak tahu nak tambah mana, tengok kapek belakang ni. Kapek je belakang ni. Kapek batang muka dalam kaimah panglima nah benar. Dia ambil lembing dia, dia pacok atas kapek. Pacok atas kapek, dia ikat kuda dia. Ikat situ kuda dia. Dia jalan nyok pergi tepi Rustum. Dia tak kata apa tu kuda dah. Pergi jalan duduk tepi Rustum. Dia tanya Rustum, mau panggil aku ke dia? Panglima Rustum tengok sikap Rubai' ibnu Amir ni, mereka nak pecah pedang, nak pacung situ. Kata Rustum, jangan, kita jemput dia, kita jangan bunuh dia, kena biarkan dia hidup. Tanya Rustum, mari ni buat apa dia? Kata Rubai' ibnu Amir, kami datang untuk linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah wahdah. Kata Rubai' ibnu Amir, tujuan kami mari ini tak ada kerja lain kecuali nak mengeluarkan manusia daripada penyembahan kepada manusia kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni tujuan Islam. Islam, dakwah Islam ni mari untuk apa dia? Nak keluarkan manusia daripada menyembah manusia kepada menyembah Allah. Sebab tu kita perkenalkan dasar-dasar Islam. Kita nak sambut 20 September ni, kita nak sambut pula hari hududullah. Tuan-tuan boleh pakat lagi di Balai Islam. Kita buat seminar hududullah. Dia mau kata kalau lepas mana tak siwak hudud, siapa dia kata? Kita meraihkan hari hudud tiap-tiap tahun. Kita mengenang hari hudud tiap-tiap tahun. Kita nak laksanakan dasar-dasar Islam. Orang kata, pah gada Islam. Pah ni tasi ke Islam dah. Tuan-tuan sekalian, kita laksanakan dasar-dasar Islam. Hak jom samanya siapa dia? Hak jom samanya puak Barisan Nasional juga. Kerajaan Kelantan ni baru kena samai tuan sekalian. Kita perkenalkan dasar di Kelantan ni, mana-mana kedai tak boleh menjual tiket dan tiket loteri dan tiket judi, tak boleh jual. Tiket loteri tak boleh jual, tiket judi tak boleh dijual. 21 tahun berjalan di Kelantan. Pada 20 Julai 2011 baru ni, 3 orang samai Kerajaan Kelantan kerana tidak membenarkan tiket judi dijual di premis di Kelantan. Sampai mana? Sampai di Kuala Lumpur. Siapa sampai? 3 orang ni daripada bangsa Tionghoa yang diiringi oleh pemimpin MCA. Siapa dia MCA? MCA ni rakan karib UMNO dalam Barisan Nasional. Duduk gaya-gaya gegok. Kita ni turut DAP, kita tasih ke Islam. Bila MCA saman Kerajaan Kelantan dalam isu judi, di mana UMNO dan di mana Perkasa? Bapa tak kat kiri, halah kata bapa. Bapa tak buat demonstrasi bapa. Sebagai kenyataan pun tidak keluar dalam surat khabar. Padahal isu ni jelas, kita tak benar judi dijual. Ini benar mematuhi perintah Allah Ta'ala yang menghalang, yang melarang dan mengharamkan judi. Bila Kelantan haram judi, orang samai kita ni mahkamah, bapa tu buat terbit kenyataan. Masa ni lah kalau nak mengamuk, nak buat demonstrasi pun. Hak pasimah tu masa ni lah nak buat demonstrasi pun. Om ni kecek jangan kira lah. Awak sayang mu juga. Orang kap pun kita lah. Pasimah dia kata mana? Dia kata, kalau mak sapu ni, kalau dia jadi menteri ni, dia cabut habis bulu atas bulu bawah. Oh manggok kecek. Kalau dia jadi menteri nak cabut habis bulu ada, hak ada. Kita takut dia kena cabut bulu kat orang pasimah pilihan raya lepas ni. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, nak ceritanya ni dasar kita. Sebab tu kita perkenalkan dasar yang selari dengan syariat. Dan hak ni kena bela, kena pertahan. Kata Rubai' ibnu Amir, kami mari ni tujuan kami apa dia? Nak mengeluarkan manusia daripada penyembahan sesama manusia
kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ni dasar kita. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kena kekal. Dan kita kena kekalkan dasar ini dan terus kena pertahankan kerajaan ini insya-Allah. Cerita tak habis lagi ni, baru gali parit ya, baru peredak lagi. Sikit lagi dah. Baik. Bila Nabi SAW gali parit, dalam peristiwa gali parit ni banyak mukjizat yang berlaku. Nabi dijemput oleh Jabir bin Abdullah balik ke rumah. Lalu Nabi makan makanan, Nabi makan makanan ni. Sebelum Nabi makan, Nabi ambil makanan ni, Nabi hidang pada sahabat yang berjumlah lebih kurang 3,000 orang. Hidang makanan, padahal makanan itu cukup untuk Nabi sahaja. Ini mukjizat Nabi SAW. Akhirnya berlaku perang, berlakulah kepungan. Tentera musyrikin mari dengan jumlah lebih kurang 10,000 orang, mari serang kota Madinah. Setengah riwayat menyatakan kepungan ini berlaku lebih kurang 2 bulan lama ni. Mari kepung 2 bulan. Parit lebar, nak langkah tak boleh. Hanya ada beberapa orang sahaja yang boleh melangkah parit tersebut. Kuda-kuda jenis gagah benar, kuda jenis gagah, kuda jenis hebat dah, hak boleh langkah parit ni, langkah dia alah ke dalam pergi mati. Selain daripada mereka berkumpul di luar. Harapan tentera musyrikin ialah supaya bila mereka berkumpul luar kepung kota Madinah, lama-lama bekalan makanan habis, tentera Islam akan menyerah kalah. Takdir Allah Ta'ala, bekalan makanan cukup. Sampai satu malam Allah Ta'ala menghantar 1,000 pasir menerbangkan habis kemah-kemah yang ada di sekitar kota Madinah. Tentera musyrikin mendirikan kemah-kemah ni, mari 1,000 pasir habis, terbang pakat kelik habis. Bapun Allah Ta'ala tidak hantar 1,000 pasir ni mula-mula lah. Mari je berkemah, berok hantar 1,000 pasir dah. Tu elok dulu selama beberapa ketika. Sebab pada peringkat mulaan semangat mereka hebat, semangat mereka kuat semangat mereka untuk nak menyerang kota Madinah. Tapi semakin lama semakin luntur. Nabi hantar beberapa orang sahabat pula masuk merisik, masuk pelagor pula, cetuskan perselisihan faham di antara mereka. Nabi cetuskan silap faham di kalangan mereka, sehingga akhirnya mereka ni tak percaya antara satu sama lain. Dalam keadaan semangat mereka sudah luntur, dalam keadaan kepercayaan mereka sama mereka pun sudah tidak ada, barulah Allah Ta'ala hantar 1,000 pasir menerbangkan kemah-kemah yang ada, lagi balik semula mereka ke Mekah dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tuan sekalian bahawa walaupun tentera Ahzab ni hebat, tentera Ahzab ni ramai 10,000 orang, tapi bila Allah Ta'ala nak tolong, Allah Ta'ala boleh tolong dengan menghantar tentera dia. Pelik apa kalau Tuhan nak hantar tenteranya, tuan sekalian? Pelik apa? Mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan musuh kita yang lebih jauh daripada itu ialah kuasa-kuasa Yahudi dan proksi-proksi Israel. Dan kerana tujuan kita yang paling tinggi ialah seluruh dunia ini perlu tunduk di bawah naungan hukum Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hamba sebelah setakat itu pada pagi ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, demikianlah tadi kuliah kita pada pagi ini yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fadli Syari, Setiausaha Akbar Negeri Besar Kelantan. Pada pagi ini kita ada beberapa pengumuman. Pertamanya, dinar dirham seperti biasa. Harga pada hari ini 16/9/2011, 1 dinar 861 1 dinar, manakala dirham RM25. Kaunter seperti biasa di hadapan pentas utama. Kaunter Koperasi Rakyat Kelantan Berhad dibuka sekarang, iaitu bertempat di Pejabat Koperasi Rakyat Kelantan Berhad bersebelahan dengan Hotel Raudah, di mana pendaftaran anggota dan perbayaran saham dibuka untuk orang ramai. Jadi
Bolehlah tuan-tuan selepas kuliah nanti sama-sama kita kunjungi kaunter Koperasi Rakyat Kelantan bersebelahan dengan Hotel Raudah. Kepada mereka-mereka yang ingin menambah sahan atau membuat pendaftaran, bolehlah berbuat demikian selepas pada ini. Dan seterusnya, Jabatan Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias dilapuri dengan kerjasama Jabatan Ahli Ehwal Agama Islam Kelantan, Pemodalan Kelantan Berhad dan Tabun Amanah Turknali akan menganjurkan seminar pelaksanaan siasah syariah dalam konteks semasa peringkat kebahasaan 2011 sebagaimana berikut. Tarikh ialah 19 Syawal 1432 bersamaan dengan 17 September, iaitu pada hari Sabtu ni, bertepat di Dewan Besar Komplek Balai Islam Lundan, Kota Baru, bermula jam 8 pagi hingga 6.30 petang. Perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Abdul Aziz bin Haji Nimat, Menteri Besar Kelantan. Antara tokoh-tokoh yang membentang kertas kerja pada seminar tersebut ialah Profesor Madya Dr. Haji Abdul Aziz bin Haji Hanafi, Dekan Kuliah Syariah KUIN, Tan Sri Syekh Ghazali Abdul Rahman, Penasihat Perundangan Syariah Jabatan Agama Jabatan Pengguan Negara, Profesor Madya Dr. Syukri bin Muhammad, Pensyarah Universiti Melaya, dan yang keempat Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, Pensyarah Kias. Pengulas ialah Yang Berhormat Dr. Muhammad Fadli bin Datuk Haji Hassan, Esko Kerajaan Negeri Kelantan, dan Profesor Maria Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Pensyarah USM dan mantan Mufti Perlis. Seperti biasa, yuran pendaftaran pegawai kerajaan 100, peserta umum 80 dan pelajar RM40. Pendaftaran dibuka sekarang. Yang berminat sila datang ke kedai kita. Kita ada warai dah ni lalan ini. Jadi selepas pada ni boleh dah tuan-tuan membuat pendaftaran dan terus untuk membuat pembayaran, dan boleh hari Sabtu ni kita boleh ikuti seminar tersebut. Manakala seminar syariah peringkat kebahasaan pada 22 bersamaan dengan 20 September bertepat di Balai Islam Komplek Islam Darul Naim. Ahli panel ialah Tuan Haji Muhammad Nasir bin Desa, Jabatan Perkubuan Negara, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, mantan Mufti Perlis, Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, Mursyid Pondok Sungai Durian, moderator Muhammad Asri bin Mak Daud, bermula jam 8.30 pagi hingga 5 petang. Begitulah tadi tuan-tuan. Dan malam Ekspresi Seni Merdeka 2011, acara menarik diadakan. Deklamasi sajak sketsa kemerdekaan di Barat, persembahan lagu, puisi, pertunjukan bunga api pada 17 September, iaitu pada hari Sabtu adik-kakak jam 9 malam, bertepat di Menara Jabatan Diraja Kota Baru. Semua adik-kakak dijemput hadir beramai-ramai. Dan seterusnya pada adik-kakak pada 22 hari bulan ni, kuliah perdana insya-Allah akan disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus di Masjid Kampung Sirih. Seperti biasa, kuliah maghrib perdana pada 22 hari bulan 9 adik-kakak, iaitu hari Khamis malam Jumaat. Tuan-tuan dijemput hadir beramai-ramai di Masjid Kampung Sirih. Dan ceramah Yesus Masa di Kampung Tempoyak, Kubabatan, Wakaf Baru. Pada malam ni, Datuk Haji Kamaluddin Jaafar, Yang Besar Encik Abdullah Maknawi dan Encik Abdul Rashid Yusuf Awaya, bekas ahli UMNO. Pada malam ni kakak dijemput hadir beramai-ramai. Dan satu koci motor, tinggal motor dah, minta mengambil di kedai kita lah. Koci motor ada tinggal motor so ni, minta mari ambil di kedai kita.
Dan buku kita cetak hak lain pula ni, sikap saya siri kelima pasal belum raya ni ramah hak tak alih lagi. Ramah hak tak alih lagi. Jadi mana-mana yang belum lagi beli buku ni yang dilacarkan oleh Yang Amat Berhormat Tuan Guru pada 2-3 minggu lepas, boleh dapatkan di kedai kita. Perkauman dan Pertembungan Agama, benteng terakhir, sikap saya yang telah dituliskan oleh ustaz kita yang menyampaikan kuliah sebentar tadi. Jadi harga masih harga lama lagi lah, RM5. Kita nak biar adik kakak mana ada ni, mana mari ni, biar boleh baca belakang. Kita cetak semula pasal ramah tak boleh pada 2-3 minggu lepas. Itu saja pada pagi ni. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.